العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bertemu kembali. Pada malam ini insya-Allah kita akan memberi penjelasan, keterangan terhadap syubhah ataupun kekeliruan daripada pihak-pihak tertentu ataupun individu yang tertentu mengatakan bahawa golongan Wahabi ini tidak bermazhab, menolak mazhab yang empat. Mereka terus berpegang kepada Quran dan hadis tanpa merujuk kepada mana-mana pandangan ulama ataupun mana-mana pandangan mazhab. Yang kedua, ada juga pihak yang tertentu mengatakan dan mendakwa Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bermazhab Syafi'i, yakni berpegang kepada mazhab Syafi'i. Ini di antara beberapa perkara penting yang kita akan cuba rungkaikan kemusykilan tersebut. Yang pertama sekali, apakah maksud kembali kepada Quran dan Sunnah? Jadi bila kembali kepada Quran dan Sunnah ataupun kembali kepada hadis ini, golongan yang mengajak, menyeru manusia kembali kepada Quran dan Sunnah ini, adakah mereka tidak berpegang kepada mana-mana mazhab fiqh ataupun mana-mana pandangan ulama? Dia ambil direct, secara langsung Quran dan hadis ini diamalkan tanpa melalui tafsiran yang dikemukakan oleh mana-mana mazhab. Yang pertama sekali kita kena faham, bila kita menyeru manusia supaya kembali kepada Quran dan hadis, sama ada kita ataupun mana-mana pihak yang mengajak manusia kembali kepada Quran hadis, yang pertama itulah suruhan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga daripada Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu bertanazu', berselisih pendapat di antara satu sama lain, hendaklah kamu kembali kepada Allah, yakni Al-Quran, dan juga kepada Rasul. Yang pertama, jelas Allah Ta'ala sendiri perintahkan supaya kembali kepada Quran dan hadis. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua perintah, dua arahan yang wajib dipegang, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Selama mana kamu berpegang teguh dengan Quran dan hadis, kamu sekali-kali tidak akan sesat selama-lamanya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan oleh Rasul hendaklah kamu ambil, dan apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasul hendaklah kamu tinggalkan. Kamu berhenti ataupun kamu tinggalkan. Berdasarkan kepada perintah, arahan dan juga anjuran daripada Quran dan hadis Nabi SAW, memang memerintahkan kita berpegang teguh dengan Quran dan hadis.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi memahami dalil-dalil yang datang daripada Quran dan hadis Nabi SAW, tidak dapat tidak kita mesti melalui proses kajian, tafsiran, huraian yang telah dikemukakan oleh para ulama. Jadi salah 100%. Ada pihak, ada individu yang mendakwa orang nak ajak kembali kepada Quran hadis ini tidak berpegang kepada mana-mana mazhab yang muktabar di dalam Islam dan juga mana-mana pandangan ulama. Kenyataan ini ataupun dakwaan ini salah. Nanti kita akan buktikan orang yang mengajak, golongan yang mengajak kembali kepada Quran dan hadis lah yang banyak berpegang kepada mazhab, yang paling kuat berpegang dengan mazhab. Bukannya satu-satu mazhab sahaja, bahkan berbagai mazhab dipegang oleh mereka. Bukan satu mazhab sahaja, banyak mazhab dipegang oleh mereka. Contohnya, kalau kita nak memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah ataupun ayat yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat, hadis-hadis sifat. Jadi golongan ini akan merujuk pandangan ulama-ulama salaf dan juga ulama-ulama khalaf. Contohnya macam ayat Ar-Rahmanu ala arsyistawa, lima khalaqtu biyadayya wajhullah wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, mereka merujuk pendapat ulama-ulama, sama ada daripada pandangan ulama-ulama salaf dan juga ulama-ulama khalaf. Itu tentang akidah, jelas. Yang tu dah kita sebut di dalam perbahasan pengajian akidah kita. Yang kedua, apabila berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum fiqh, mereka juga merujuk pendapat ataupun pandangan ulama-ulama fiqh. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wala taqrabuhunna hatta yathur." Janganlah kamu menghampiri isteri-isteri kamu sehinggalah mereka bersih. Jadi kalau dilihat berdasarkan kepada pendapat ulama-ulama di dalam mazhab Hanafi, sehinggalah bersih baru boleh jima isteri, maknanya berhentinya daripada haid. Itu pendapat ulama Hanafi. Ada pun mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i kita berpendapat berhenti sahaja daripada haid, tak boleh jima kecuali setelah mandi. Kita tengok ada yang maksud bersih di situ maknanya berhenti saja haid dah boleh jima. Pendapat yang kedua kata tak boleh lagi melainkan selepas mandi. Maka mereka melihat pendapat ulama-ulama fiqh. Allah Ta'ala sebut apa lagi dalam Quran? Aula mastumun nisa. Sebahagian daripada perkara yang membatalkan air sembahyang, iaitu menyentuh perempuan. Bila dilihat huraian dan tafsiran yang dikemukakan oleh ulama mazhab, bagi mazhab Hanafi tak batal seorang lelaki bersentuhan dengan perempuan walaupun termasuk isteri dia sendiri. Tidak batal. Sebab ayat ini bermaksud menyentuh perempuan, iaitu berjima dengan perempuan, bukan bersentuhan kulit. Ada pun mazhab Syafi'i kata batal sebab Allah Ta'ala sebut menyentuh perempuan. Ada pun mazhab Maliki sentuh sahaja tak batal melainkan dengan syahwat. Dah 3 mazhab mereka hurai. Kerana bila dengan syahwat besar kemungkinan berlakunya keluar air mazi. Keluar air mazi itulah penyebab batalnya air sembahyang, bukan masalah sentuh. Sebab itu dikaitkan sentuh dengan syahwat. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh akannya iaitu Quran melainkan golongan yang disucikan. Jadi sebahagian daripada ulama kata ayat ini tidak boleh menjadi hujah dan dalil orang yang tidak ada wuduk, tidak ada air sembahyang menyentuh Al-Quran. Sebab yang dimaksudkan di sini mutahharun bukan mutahhirun. Dia adalah isim maf'ul. Yang dimaksudkan di dalam ayat ini kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit kepada Nabi melalui perantaraan malaikat Jibril.
dianggap oleh orang-orang kafir bahawa yang bawa Quran turun kepada Nabi Muhammad adalah iblis. Allah Ta'ala kata tak, iblis, syaitan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang hanya boleh menyentuh Al-Quran illal mutahharun, golongan yang disucikan, iaitu para malaikat. Bagi ulama Syafi'i, isim maf'ul dengan maksud isim fa'il, mutahharun dengan maksud mutahhirun, maknanya orang yang suci, orang yang ada wuduk boleh sentuh Al-Quran. Jadi secara ringkasnya kita dah bagi tahu masalah akidah, golongan yang mengajak manusia kembali kepada Quran hadis ini mereka rojak pendapat ulama salaf dan juga ulama khalaf. Di sudut fiqh mereka rojak pendapat sekurang-kurangnya imam yang empat, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan juga Hanafi. Tidak ada bukti dan dalil yang mengatakan bahawa orang yang ajak manusia kembali kepada Quran dan hadis ini tidak berpegang kepada mazhab. Golongan yang mendakwa dan menuduh hanya buat dakwaan sahaja tanpa disokong dengan bukti. Sepatutnya bila dia kata golongan ini, golongan Wahabi ini tidak berpegang kepada mazhab, sebut nama siapa. Nama ulama tu, ustaz tu siapa. Dia ni tak berpegang kepada mazhab, sebutlah. Kita nak tengok pendalilan dia, siapa individu tersebut, siapa kumpulan tersebut. Biasalah, maknanya golongan-golongan pihak-pihak tertentu ni dia pakai rambang, pakai tuduh ikut dan tanpa disokong dengan bukti dan dalil. Yang kedua, adakah tidak mengikut sesuatu mazhab dianggap menolak semua mazhab? Mungkin dalam bab-bab yang tertentu ada pihak tak ikut satu mazhab, tetapi bukan maknanya bila tak ikut sesuatu mazhab di dalam sesuatu masalah hukum boleh dianggap sebagai dia telah menolak semua mazhab. Tak. Sebab di sudut amalan kita di Malaysia ni pun telah berlaku percampuran mazhab. Malam pertama kita nak berpuasa, niat puasa malam pertama kan, bulan Ramadan, kita diajar oleh guru-guru kita, ulama kita, bahkan orang-orang tua kita, kita kena niat puasa tu, kita pasang niat selama sebulan. Nawaitu shauma syahri ramadhana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah. Dibimbangi takut malam-malam yang berikutnya terlupa niat. Malam yang kelima ke 10 ke terlupa niat, maka telah dianggap sebagai niat kerana dipasang sebulan, puasa kita sah. Maknanya bulan puasa, malam pertama puasa niat sebulan. Bila kita berpuasa kita ikut mazhab apa? Niat sebulan itu mengikut mazhab Maliki. Niat puasa sebulan itu mengikut mazhab Maliki. Puasa pula dia ikut mazhab Syafi'i. Batal puasa, syarat puasa ikut mazhab Syafi'i. Sampai nak bayar zakat fitrah, kita bayar dengan apa? Dengan apa? Duit. Duit tu dalam mazhab apa? Dalam mazhab Hanafi ditukar dengan nilai harga kepada makanan. Kalau kita baca di dalam kitab fiqh, di antaranya di dalam kitab Idaman Penuntut. Di dalam kitab Idaman Penuntut menyebut bila kita bertaklid kepada mana-mana mazhab, bila amalan kita itu terkena dengan mana-mana mazhab, maka sahlah ibadat kita, sama ada berniat taklid ataupun tidak. Kesimpulan, maka dalam satu bulan dah kita berpegang dengan 3 mazhab. Niat puasa ikut Maliki, berpuasa ikut mazhab Syafi'i, bayar zakat fitrah ikut mazhab Hanafi. Dah 3 bulan, tak ada masalah. Tak pernah pun rakyat Malaysia bergaduh dalam isu mazhab ini. Tak ada masalah. Yang ketiga, tiada dalil menunjukkan wajib mengikut mazhab tertentu. Kita tengok, ikut mazhab ni harus je, bukan wajib. Kenapa nak diperbesarkan masalah ini? Kita baca fatwa semasa yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qaradawi, jilid yang ke-5 dan 6. Jilid yang ke-5 dan 6. Dia kata
Tiada dalil yang menunjukkan wajib taklid mazhab yang tertentu. Kajian Dr. Yusuf Qaradawi, tak ada dalil, dia kata. Dia ulama antarabangsa yang diiktiraf, yang dikenali oleh semua orang yang belajar. Pernah mendapat tokoh ma'ah hijrah di Malaysia ni. Dia sebut sesungguhnya ikut dan taklid salah satu daripada mazhab-mazhab ini dan imamnya di dalam semua pendapatnya tidaklah wajib dan tidaklah pula sunat. Ikut mazhab ini tidak wajib, tidak sunat. Manakala kata sesetengah pengarang taklid imam tertentu adalah wajib, maka ditolak. Kalau ada imam-imam mazhab kata taklid kepada mazhab tertentu wajib, dia kata pendapat ini ditolak. Sebab apa? Tidak ada dalil dalam Quran hadis suruh kita bertaklid dengan mana-mana mazhab ataupun imam. Cuma boleh dia letakkan harus, sebab fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu sekiranya kita tak tahu. Maka kita ni bukan ulama, kita bukan mujtahid, kita bukan mufti, kita bukan orang alim. Maka kita tak faham, kita tanya. Nak tanya ulama mana? Yang kita nampak, yang kita tahu dia tahu, boleh menyelesaikan masalah soalan yang kita akan kemukakan. Tak semestinya berpegang dengan satu-satu pendapat ulama. Mana-mana ulama pun boleh, mana-mana mazhab pun boleh. Telah sabit di dalam Al-Quran, Sunnah dan ijma' bahawa Allah Ta'ala hanya mewajibkan ke atas hamba-Nya mentaatinya dan Rasul-Nya. Allah tidak mewajibkan ke atas umat ini mentaati seseorang yang tertentu di dalam semua yang disuruh dan dilarang. Yang dilarang oleh itu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sudut manusia ni sesuatu perkara yang disuruh dilarang, Allah Ta'ala tak suruh ikut orang kecuali Rasulullah. Tak boleh ikut orang lain kecuali hanya Rasulullah saja wajib kita ikut. Yang lain harus. Semua ulama telah bersepakat bahawa tiada seorang pun yang maksum di dalam semua perkara yang disuruhnya ataupun dilarang olehnya, melainkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Ibnu Abbas, Atta', Mujahid dan Malik bin Anas telah pun berkata, tiada seorang pun melainkan diambil kata-katanya ataupun ditolak melainkan Rasulullah. Ibnu Abbas, Atta', Mujahid dan Malik kata tidak ada seorang pun yang kita boleh ambil kata-katanya melainkan kata-katanya itu boleh diambil, boleh ditolak, kecuali Rasulullah SAW. Jadi mengikut orang yang tidak maksum dalam semua yang dikatakan, yakni pendapatnya adalah sesat yang nyata, kerana menjadikan kedudukan imam di kalangan pengikutnya seperti kedudukan Nabi di kalangan umatnya. Kalau kita menganggap mesti mengikut pendapat satu imam tu semua wajib kita ikut, dengan makna mesti, kita tak kata harus. Pendapat imam A, B, C wajib kita ikut pendapat dia ni, maka kita telah meletakkan Nabi SAW sebagai seorang Rasul. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Maknanya orang Yahudi Nasrani kan menganggap ulama mereka itu sebagaimana Tuhan. Kata-kata ulama tidak boleh berbeza, tidak boleh disanggah, sebab kata-kata mereka itu sama dengan Tuhan. Orang Islam bukan begitu. Ulama kita hormati, tetapi tidaklah pendapat mereka wajib diikuti dalam semua perkara. Menyanggahi imam tidaklah menjejaskan kewibawaannya. Maka mana-mana imam yang kita berbeza pendapat dengan dia, sama ada Imam Syafi'i ke Hambali Maliki, tidak menjejaskan kedudukan, kehormatan mereka, kehebatan mereka di sisi Allah, tidak terjejas. Mereka tetap hebat. Walaupun dalam satu bab kita tak ikut satu imam, kita ikut imam yang lain, bukan terlepas daripada mengikut mana-mana imam. Tidak terlepas daripada mengikut mana-mana imam. Yang kedua, harus mencampuri mazhab. Kita kena faham tadi, maknanya dah dijelaskan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, harus kita ikut mana-mana mazhab. Bila kita mengikut mana-mana mazhab pula, bukan satu-satu mazhab saja, bahkan kita boleh campur semua mazhab. Tadi kita sebut dalam masalah niat puasa ikut Maliki,
puasa ikut Syafi'i, bayar zakat fitrah ikut mazhab Hanafi, boleh campur. Maka tidak menjadi satu kesalahan, kerana semua mazhab itu diiktiraf di dalam agama. Kalau kita baca Fiqhul Islami wa Adillatuh oleh Dr. Wahbah Zuhaili, dalam mukadimah dia kata apa? Jilid yang pertama, muka surat 10. Wa yajuzu taklidu kulli mazhabin wa in adda ila al-talfiq. Dia kata harus taklid setiap mazhab walaupun membawa kepada talfiq. Apa makna talfiq? Maknanya gabung dengan berbagai-bagai mazhab dan juga pandangan ulama. Anda darurati awil hajati awil ajzi awil uzri, ketika darurat, berhajat, ketika lemah dan uzur. Di anna sahiha jawazuhu, kerana sahihnya itu harus campur mazhab. Kerana mazhab-mazhab ini tuan-tuan, dia bukan satu agama. Sebagaimana kita kata keluar satu mazhab pindah kepada mazhab lain, macam kita tukar agama, pindah agama. Tak, tetap kita dianggap sebagai orang Islam. Cuma kita daripada satu pandangan, kita ambil pandangan yang lain dalam bab-bab yang tertentu. Dia kata yang sahihnya di sudut Malikiyah wa jama'atun minal Hanafiyah, kata harus. Dan Imam Nawawi dinakalkan pendapatnya oleh Alamah Syaukani di dalam kitabnya Irsyadul Fuhul. Imam Nawawi juga mengharuskan. Dan disebut di dalam Majmu' juga, Imam Nawawi kata harus. Orang awam ni dipegang mana-mana mazhab, dia tak ada mazhab pun tak apa. Li'annal mazhaba li'arifil adillah. Mazhab-mazhab itu orang yang mempunyai dalil. Orang macam mufti, dia elok dia berpegang kepada mana-mana mazhab sebab dia alim, mufti, mujtahid, ulama, sebab dia tahu pendapat ulama ni paling kuat berdasarkan kepada ilmuan dia, lalu dia tarjihkan pendapat ni paling kuat. Dia pegang mazhab tu. Macam kita orang awam ni, dia ada satu kaedah, al-ami la mazhaba lahu. Orang awam tak ada mazhab. Macam kita ni senang, mana-mana ulama bagi tahu kepada kita benda ni boleh tak boleh, kita pegang. Esok ulama dalam mazhab lain pula kata amalan ni kena buat begini-begini berdasarkan kepada ijtihad, kepada kajian, kepada ilmu dia, kita pegang. Jadi kita campur semua boleh. Walaupun kenyataan saya ni ada juga orang tak setuju. Dia kata orang awam ni mana boleh kita cakap macam tu. Sebenarnya orang awam lah sesuai dia pegang dengan mana-mana mazhab. Sebab orang awam ni kan mengaji sangat. Satu-satu kitab fiqh pun tak habis. Kalau kita nak mewajibkan dia pegang satu mazhab, dia kena habislah beberapa sukatan pelajaran dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i umpamanya, Maliki, Hanafi, Hanbali, dia kena tamat. Berapa ramai orang tak tamat mengaji, kecuali orang-orang yang belajar takhasus, duduk sekolah agama ke, tu boleh lah. Tapi orang awam ni banyak dia tak mengaji, dia datang ke masjid pun dia sementara nak tunggu sembahyang Isya, dia bukan mengaji sangat pun. Jadi orang awam ni kita pelonggarkan, jangan persulitkan. Mana-mana bab yang dia nak belajar, dia boleh tengoklah mana-mana pandangan ulama, sama ada mazhab Syafi'i ke ataupun di luar daripada mazhab Syafi'i. Dalilnya ada, sebab ulama kata boleh gabung kan, boleh campur mazhab. Kama yajuzul akhzu bi aisaril mazahibi wa tatabbu'ir ruhasi awil 'indal hajati awil maslahah. Dia kata harus juga ambil yang ringan-ringan daripada mazhab. Ambil pendapat mazhab pertama, ambil yang ringan. Hanbali ambil dalam satu bab tu, ambil yang ringan. Syafi'i macam tu, Maliki, Hanafi pun macam tu, ambil yang ringan-ringan dia campur. Tetapi jangan niat nak mempersendakan agama, sebab dia kata di sini li'anna dinallahi yusrun wala usrun. Kerana agama Allah Ta'ala itu senang, mudah, bukan susah.
Jadi lepas ni jangan ada pihak yang potong video saya ni kata saya yang kata boleh campur, saya yang kata boleh ambil yang mudah-mudah daripada kalangan mazhab. Tak, saya bagi dalil, saya bagi fakta, saya bagi hujah, saya bagi bukti. Ini apa yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dia kata li'anna dinallahi yusrun wa la usrun, sesungguhnya agama Allah Ta'ala itu senang, mudah dan bukan sulit. Li'anna al-qawla bijawazi talfiqi min babit taysiri 'ala nas, kerana pendapat harusnya gabung mazhab ini dalam bab memudahkan bagi manusia. Qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah Ta'ala nak memudahkan kamu dan tidak mahu menyusahkan kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Allah Ta'ala menjadikan atas kamu itu dalam urusan agama suatu kesempitan, suatu kesulitan, suatu kesusahan. Tak, Allah Ta'ala nak bagi kita mudah. Yang buat payahnya kita sendiri buat payah. Ustaz duk ajar orang hak jenis payah-payah, jadi susahlah orang. Jadi kalau kita tengok orang tu tak apa nak mengaji sangat, malas mengaji, kita cerita senang-senang, asalkan dia boleh beramal dengan hukum, terkena dengan mana-mana mazhab, sahlah ibadat dia. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan berkehendak oleh Allah Ta'ala meringankan kamu dan juga dijadikan manusia itu lemah. Kita ni lemah. Tak perlu nak ambil payah-payah. Dalam yas'alunaka fid din wal haya, jilid yang kelima, yas'alunaka fid din wal haya, yang dikarang oleh Dr. Ahmad Syarbasi, jilid yang kelima, muka surat 202. Orang tanya ni ajam'u bainal mazahib, jamak di antara mazhab-mazhab. Hal yajuzu an akhudha ara' al-fuqaha'i wa akhaffiha wa ashaliha summa ajma'a bainal mazahib asy-syafi'i mathalan ma'al mazhab al-hanafi fi ihdal masail. Dia kata, adakah harus aku ambil pandangan ulama fiqh yang ringan-ringan dan yang mudah-mudah, kemudian aku campur dia tu, aku ambil pendapat yang mudah-mudah. Tadi Dr. Wahbah Zuhaili sebut ini yas'alunaka fi din wal haya, Dr. Ahmad Syarbasi, salah seorang daripada pensyarah Universiti Al-Azhar. Bukan yang sekarang ni lah, yang lama lah. Dia pun dah meninggal lah. Lalu dia kata di sini, dia jawab, al-jawabu taqlidul a'immati fi mazahibihim amrun masyru'un fil ahkamil amaliyati al-mabhuthi anha fi ilmi al-fiqhi. Taklid mazhab ni satu perkara yang disyarakkan, memang disyarakkan taklid kepada mazhab. Tetapi dia kata di sini disyarakkan pada hukum-hukum yang jenis amalan yang dibahaskan daripadanya dalam ilmu fiqh. Wala yajibu ala kulli muslimin al-'adi ay ghairi mutakhassis fi dirasati al-ahkam al-fiqhiyyati. Tidak wajib bagi orang awam, orang adi, orang biasa, ay ghairi mutakhassis, orang yang tak betul-betul telaki, bukan takhasus, orang yang betul-betul belajar secara tafakuh ini, dia harus sahaja, tidak wajib. Iltizamu bi mazhabin muayyanin, melazimkan diri dengan berpegang kepada mazhab-mazhab yang tertentu. Tak wajib, dia kata harus ya. Sebagaimana Dr. Yusuf Qaradawi, Dr. Wahbah Zuhaili, Dr. Ahmad Syarbasi pun kata harus je, tak wajib. Walau annahu iltazama mazhaban muayyanan la yalzimuhu taqliduhu fi kulli mas'alatin. Sekiranya dia lazim pegang satu mazhab, contohnya seseorang pegang mazhab Syafi'i, tetapi tidak lazim, tidak mesti bagi dia taklid kepada semua bab. Mungkin kita ni secara umum di dalam negara Malaysia kita bertaklid kepada mazhab Syafi'i, haruslah kita bertaklid dengan mana-mana mazhab. Tetapi tidaklah dalam mesti taklid dalam semua bab, di dalam semua masalah fiqh. Mungkin dalam bab ni ikut mazhab Syafi'i, bab lain ikut mazhab Hanbali ataupun Maliki dan juga Hanafi. Maknanya mazhab ini luas dan diberi kelonggaran untuk kita mengikuti mana-mana mazhab.
wal akhdhu an aksari min mazhabin yusamma 'inda al-fuqaha'i bi ismi talfiq. Kita ambil kebanyakan daripada mazhab yang dinamakan talfiq, yakni gabung. Al-amali bi qawli mujtahidin fi mas'alatin, iaitu beramal dengan satu masalah, beramal pada pendapat seorang mujtahid dalam satu masalah. Wa yaqulu lalu mujtahidun akhar, dan dia berpegang kepada dalam bab yang lain, berpegang kepada imam lain pula, mujtahid lain, fi mas'alatin ukhra, pada masalah yang lain. Wa huwa amrun jaizun 'inda al-hajati ilaihi. Dia kata ini satu perkara yang diharuskan apabila kita berhajat. Boleh? Takhfifan 'ala al-ummati, kerana memberi keringanan kepada umat. Wa yajuzu itba'u rukhsail mazahibi, dan boleh ikut pula hak rukhsah yang ada dalam mazhab fil masailil mutaaddidatil mukhtalifah, pada berbagai-bagai masalah dan masalah yang berbeza. Banyaklah. Kalau kita di sudut amalan kita pun sama lah, boleh ikut, tak ada masalah. Ar-Risalatul Mutrafah, kalau kita baca pengarang kitab ini sebut, wa akhbarana Syekh Ali Ad-Daqri rahimahullah fi sayfis sanah, pada musim panas tahun 1654 bi Dimashq, anna al-muallif rahimahullah kana yaqulu inni mutawaddi'. Dia kata aku orang tanya seorang syekh, iaitu Syekh Ali Ad-Daqri. Dia kata aku berwudu, inni atawadda'u ala mazhabi Malikin wa usalli ala mazhabi Syafi'i. Aku ambil wudu dalam mazhab Imam Malik, sembahyang pula ikut mazhab Syafi'i. Li'anna al-wudu'a ala ra'yi Malikin atqan, kerana wudu di dalam mazhab Imam Malik lebih sempurna. Salah satu contoh, Imam Malik sapu seluruh kepala kan, Imam Syafi'i sebahagian kepala dah cukup. Lebih sempurna kerana lebih dekat dengan hadis Nabi, sebab Nabi sapu seluruh kepala, bukan sebahagian kepala. Kebanyakan keadaan Nabi bila sapu seluruh kepala, bukan sebahagian kepala. Wa salatu ala ra'yi Syafi'i ajma'u lis-sunan. Sembahyang pula, tadi wuduk dalam mazhab Imam Malik lebih sempurna. Sembahyang pula mengikut mazhab Syafi'i lebih menghimpunkan sunnah Nabi. Wa ashbahu bi salati salaf, dan lebih menyerupai sembahyang golongan salaf, sahabat, tabi'in. Campur wuduk mazhab Maliki, sembahyang mazhab Syafi'i. Yang ke seterusnya, mazhab fiqh Imam Muhammad bin Hanbal. Tuan-tuan nak tunggu yang tu lah. Hak lain tu goreng lah. Imam Ahmad bin Hanbal yang dituduh sebagai Wahabi, kepala Wahabi, pengasas mazhab Wahabi. Dia tu mazhab apa? Sebab tu perlukan kepada kajian. Perlukan kepada kajian. Kalau kita tengok yas'alunaka fid-din wal hayah juga, tapi jilid yang ke-6. Tadi jilid yang ke-5. Ini jilid yang ke-6. Banyak kali juga saya baca kitab ni. Orang tanya dia al-wahabiyatu. As-soal, hal indakum tujadu wahabiyatun kama tujadu indana fi Nigeria. Orang Nigeria tanya dia, di Mesir ada Wahabi tak? Ada tak satu kumpulan golongan yang disebut sebagai Wahabi? Jadi Dr. Ahmad Syarbasi kata, al-jawabu, jawapannya, al-wahabiyatu hum atba'u syekhi Muhammad bin Abdul Wahhab alladhi qama biharakatin wasi'atin limuqawamatil khurafati wal bid'ah fid din. Dia kata Muhammad Wahabi adalah pengikut kepada Muhammad bin Abdul Wahhab yang telah mendegakkan suatu gerakan yang luas bagi menentang perkara-perkara khurafat dan juga bid'ah dalam agama. Sebagai hak baru ni ada apa dia jampi tepi kat Teluk Intan tu. Sebab dalam tilikan dia, ramalan dia di Teluk Intan dan secara khusus, dan Perak ni secara umum akan dilanda banjir, sebagaimana Kelantan pernah berlaku di Kelantan, di Selangor,
di Pahang dan sebagainya. Perak ni kita tak pernah banjir besar ni akan berlaku. Orang lalu pun peganglah kerih dah, buah tembikai dan sebagainya. Dulu dia cari MH370 sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Jadi kalau dia hidup di zaman Muhammad bin Abdul Wahab, dia akan ditentang buat benda-benda bid'ah, benda-benda khurafat. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab tak ada dah, pengikut dia pun dah tak ada. Jadi berluasa lah dia buat kerja-kerja bid'ah. Jadi tujuan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab menentang perkara khurafat dan juga bid'ah dalam agama. Bila tak ada golongan ini, tengok apa jadi. Dia kata menentang perkara-perkara khurafat dan bid'ah dalam agama. Wa huwa Hanbaliyul mazhabi. Tengok. Ada Pak Long tu dia tak baca kitab. Dia bagi tuduh orang, tak ada mazhab. Bukan kata pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang bermazhab Hanbali. Dia sendiri mazhab Hanbali. Kerana Wahabi bukan satu mazhab fiqh, dia satu gerakan. Macam kita kata Tabligh, Arkam, Abim, PAH, satu gerakan ataupun satu parti, dia bukan satu mazhab. Benda tu pun letih nak terang. Dia tak faham sampai ke sudah. Sikit-sikit Wahabi. Orang duk mengatik subhanallah, alhamdulillah pas sembahyang dia Wahabi. Tak habis-habis dengan isu Wahabi. Sebab dia tak mengkaji, dia tak membaca. Tapi kalau nak condemn orang senang kan. Ada orang mengaji Madinah 4 tahun, dia kata baca kitab Arab selerak terabur baris. Dia tak pernah baca depan orang, sebaris pun dia tak pernah baca. Hak dia sendiri baca betul ke? Dia tak pernah baca walaupun sebaris. Macam mana dia nak baca banyak-banyak ni? Dia dah kata berselerak bertabur baris. Kena sebutlah siapa yang mengaji Madinah 4 tahun dia baca salah. Dia kena sebut individu tu, kena ta'yin kan. Bukan pakai tembak pukul rambangnya. Jadi kuncu-kuncu dia akan sampai kepada dia, alhamdulillah. Kuncu dia pun mungkin akan baca balik kalau dia ada kitab-kitab ni. Kita harap dia buat kajian. Jangan pakai sedap mulut je ceramah ni. Sebab dia duk mengaji dengan individu ni orang muda yang tak ada ilmu. Baru nak berjinak-jinak dengan masjid surau. Seronoklah. Memang seronoklah budak muda ni, malas pening kepala. Apa yang Tok Guru cakap tu betul semua. Dia tak balik baca balik, kaji balik, mutalak mahalik, tak ada. Sikap majoriti masyarakat kita di Malaysia macam tu. Kata-kata ustaz ni semua betul. Takkan ustaz nak tipu. Saya nak ulang lah yang cerita Piramli tu. Takkan Tok Lebay nak menipu. Sekarang ni dah banyak jadi macam tu. Minta lah pihak-pihak tertentu ni baca, buat kajian, baru ceramah. Ini pergi ke masjid surau ni lenggang kangkung je, tak ada prepare langsung, tak ada buat kajian. Lepas tu cakap ikut terlintas. Memang banyak salah. Jadi ada pihak-pihak tertentu dia duk kira baris orang baca salah, dia tak nak baca. Macam orang main bola, dia duk condemn, dia duk tepi padangnya. Orang masuk UFC, MMA kan, masuk bergaduh sebab pecah-pecah muka, patah-patah tangan. Dia duk komplain, tak patutnya kena buah ni, kena buat macam ni, kena kilas macam ni, tangkap macam ni. Dia sendiri duk dua gelanggang, dia tak pernah bertarung pun. Hak duk main bola, dia duk komplain orang main bola dalam padang, dia duk jadi penonton je. Jenis macam ni lah. Dia duk condemn orang baca kitab Arab tak betul baris. Dia tak pernah baca langsung, duk baca kitab jari je. Lepas tu berlagak sombong kata pandai nahwu. Kita tak terbukti sebab tak pernah baca depan orang. Jadi tak usah duk condemn orang. Dia mau potong pula bab ni saja ya. Dia mau akan potong bab ni pula. Bertubi-tubi lah kena serangan. Kita nak tengok juga orang yang mengaku alim ilmu alat ni. Kita nak tengok setelah mana baca. Biasanya hak dobik dah, hak ngaji di pondok dulu dobik letak baris. Apa yang keluar daripada mulut Tok Guru dia letak dah baris siap-siap. Senang banyak macam tu. Lepas tu duk condemn orang. Okey. Dia kata di sini Muhammad bin Abdul Wahab mazhab Hanbali. Min atba'il Imamil Jalil Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Daripada pengikut-pengikut Muhammad bin Hanbal. Wa ba'dul bahithina ya'ud al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mujaddidan fil qarn ar-rabi'i ashari hijri. Dia kata di sini sebahagian daripada pengkaji menganggap Muhammad bin Abdul Wahhab seorang mujaddid.
Dia seorang mujaddid pada kurun yang ke-14 Hijrah. Pada kurun yang ke-14 Hijrah. Wala yujad indana fi Misra ta'ifatun tusamma Wahabiyah. Tidak ada di sisi kami di Mesir satu kumpulan yang dinamakan Wahabi. Tak ada. Bal inna atba' Syekh ibn Abdul Wahhab anfusihim la yusammuna anfusahum bil Wahabiyah. Pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab pun mereka tidak menamakan, tidak mendakwa, tidak menganggap mereka sebagai Wahabi. Jadi kesimpulannya apa? Muhammad bin Abdul Wahhab ni dia mazhab Hambali, dan pengikut dia juga mazhab Hambali. Mereka masih bermazhab, tak keluar daripada mazhab yang 4. Al-bid'ahul munkarah. Dr. Wahbah Zuhaili juga. Wa ubadiru ila qawli kadzalika bi annahu laysa hunaka mazhabun wahabi. Mazhabu wahabiyin. Dia kata, aku nak tegaskan di sini, tidak ada di sana satu mazhab yang dinamakan Wahabi, la fil aqaidi wa la fil ahkami syar'iyyati. Tidak di dalam masalah akidah Wahabi. Dia orang nak sebut kan, ini akidah Wahabi, tak ada. Dr. Wahbah Zuhaili kata tidak ada mazhab Wahabi sama ada di sudut akidah wala fil ahkami syar'iyyati, tidak juga di dalam hukum fiqh, hukum-hukum syarak, tak ada mazhab. Dr. Wahbah Zuhaili salah seorang daripada ulama antarabangsa. Ni kajian dia. Hak duk kata tu bukan ulama, ustaz biasa je, tak ada kajian. Ini kajian ulama. Tidak ada mazhab di sudut akidah, mazhab Wahabi ataupun di sudut fiqh. Wa innama hunaka istilahun fil mahalliha. Ini satu istilah lah. Di tempatnya, istilah-istilah di tempatnya. Maksudnya macam orang duk kaitkan, kalau akidah bila pegang salaf, ni akidah Wahabi. Kalau berbeza dengan satu mazhab, ini mazhab fiqh Wahabi. Tak ada. Fahum fil i'tiqadi ala mazhabis salafis salih ridwanillahi alaihim. Mereka di dalam bab i'tiqad ataupun akidah berpegang kepada mazhab Ahmad bin Hanbal. Fahum Hanabilah fil mazhab. Akidah salaf, fiqh mazhab Hanbali. Dua kitab dah kita beritahu. Salafiyun fil i'tiqad, mereka salaf di dalam bab i'tiqad. Maknanya akidah mereka tu salah, bukan Wahabi. Tak ada kena-mengena dengan Wahabi. Tidak ada mazhab Wahabi di sudut akidah ataupun di sudut fiqh. Wa minas salafi a'immatul mazahib. Tengok. Sebahagian daripada golongan salaf adalah imam-imam mazhab. Seperti Imam Syafi'i salaf, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Mereka tidak Asy'ariyah, mereka tidak Maturidiyah, mereka tidak khalaf, mereka adalah salaf. Tengok jelas. Ini semua dakwaan tanpa kajian. Imam Syafi'i pun dikatakan mazhab Asy'ariyah. Sedangkan siapa lahir dulu? Siapa wafat dulu? Antara lahir dan wafat, Imam Syafi'i dulu ke Imam Abu Hasan Asy'ari dulu? Sejarah pun tak tahu. Macam mana nak mengaji bab akidah, bab fiqh, bab sejarah pun dah gagal. Kalau masuk peperiksaan gagal awal lagi. Tak tahu nak membezakan hak mana dulu, hak mana kemudian. Abu Hasan Asy'ari dulu ke Imam Syafi'i dulu? Ni orang Kelantan kata garu kes tak kata. Hak mana dulu? Tahu garu kepala kes tak kata? Duk mikir hak mana dulu. Jadi imam mazhab ni dia salah. Fanahnu atba'uhum wa jami'un aw aksaru ahli sunnah bi i'tiqadil aslam salafiyun. I'tiqad yang paling selamat dia kata salafi. Hak tu paling selamat. Tak boleh nak lari dah, tak boleh nak ngelak dah, tak boleh nafi. Okey. Kita baca pula di dalam kitab Fahaman Ideologi Umat Islam. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kalau tak pandai baca kitab Melayu yang banyak-banyak saya baca ni, baca kitab Tok Guru Hadi tak apa dah. Fahaman dan Ideologi Umat Islam.
Kalau individu tu tak mandai, individu ke pihak-pihak tertentu tak boleh baca kitab Arab, mungkin nahu dia banyak selerak ataupun dia tak pandai terjemah dengan baik, dia boleh baca kitab Melayu je. Dia boleh baca kitab Melayu, nak tahu bagaimana Muhammad bin Abdul Wahab. Dia kata Wahabiyah, muka surat 26. Fahaman Wahabi yang tersebar di Arab Saudi dan beberapa daerah dalam dunia Islam ditaja oleh pemimpinnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ia adalah kesinambungan daripada aliran salaf. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab salaf, sebagaimana yang kita sebut tadi, yang dibawa oleh Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendapat kekuatan apabila beliau bergabung dengan keluarga Ibnu Saud. Akhirnya mereka berjaya mengambil alih kuasa di semenanjung Arab dan membentuk kerajaan beraja Arab Saudi. Fahaman Wahabi dengan tegasnya mengemukakan dua prinsip yang penting, iaitu tauhid bersih daripada sebarang syirik dan menghalang sebarang bentuk bid'ah ajaran baru. Halal dan haram diambil terus daripada sumber Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebarang perkataan sarjana Islam perlu dikaji semula. Pendapat-pendapat ulama boleh ikut, tapi kena kaji. Kalau sesuai dengan Quran hadis, tepat diikuti. Lalu mereka membuka kembali ruang-ruang mengeluarkan hukum dengan luas. Mereka menentang ziarah kubur wali-wali dan menganggap amalan itu membawa kepada syirik. Namun hukumnya berbeza apabila menziarahi kubur bagi tujuan mengambil pengajaran dan memperingati hari akhirat, bukan dengan tujuan berdoa kepada si mati ataupun bertawasul melalui orang yang sudah mati. Semasa mereka menguasai Mekah dan Madinah, mereka bertindak merobohkan bangunan-bangunan yang didirikan di atas kubur-kubur para sahabat, para tabi'in dan tempat-tempat bersejarah yang dipuja secara melulu. Sebab tu kerana puja. Ini orang kata Saudi yang dituduh sebagai Wahabi merobohkan kubur isteri Nabi, para sahabat, menghapuskan tempat-tempat bersejarah. Sebenarnya ada sebab, kerana orang nak puja kubur. Yang itulah yang menyebabkan mereka roboh kubur, kerana dipuja, takut jadi syirik. Baca buku ni. Jadi sekarang ni tak ada kot cetakan. Jadi siapa-siapa yang nak baca boleh pinjam kat saya, tapi hantar balik. Yang tak erti baca kitab Arab, yang berselerak, bertabur dia punya baris dia, terjebah tak betul, dia boleh baca kitab ni supaya dia faham apa makna Wahabi. Okey. Yang berikutnya, Imam Bukhari mazhab apa? Sedap, ada pihak kata Imam Bukhari pun ikut mazhab Syafi'i. Bila dia mengaji Bukhari? Kalau orang mengaji Bukhari, orang tahu Imam Bukhari ni dia ada mustaqil mazhab mutlak. Dia ada mazhab dia sendiri, dipanggil mazhab Imam Bukhari. Orang yang mendakwa Imam Bukhari ni berpegang kepada mana-mana mazhab, sama ada Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi, confirm dia tak mengaji Sahih Bukhari. Itu ukuran dia, itu penilaian. Imam Bukhari ni dia ada mazhab dia sendiri, iaitu mazhab dia lah. Mazhab berdasarkan kepada hadis Nabi, dan ada hadis-hadis berkaitan dengan fiqh ni dia ijtihad. Kadang-kadang ijtihad dia tu sama dengan Imam Syafi'i, kadang-kadang Hanbali, Maliki, Hanafi dan sebagainya. Di dalam kitab Faidul Bari, Anwar Shah Kashmiri, jilid pertama, bila Imam Bukhari ni dia orang hebat, dia orang alim, pakat dok mengaku mazhab Syafi'i, mengaku dia mazhab Syafi'i, nak menyandar, nak tupang dia. Hanafi pun sama, Hanbali pun sama, Maliki pun sama. Macam orang kaya, tuan-tuan, orang kaya, orang banyak duit, orang ada jawatan, menteri, esko, menteri besar, semua pakat mengaku adik-beradik dia. Kalau orang susah macam kita ni, siapa pun tak mengaku adik-beradik? Itu lumrah alam. Kalau orang yang tak ada nama macam kita ni kan, susah pula, duit pun tak apa ada, kaih pagi makan pagi, kaih petang tak makan apa, makan kaih ya, siapa pun tak teringin nak mengaku adik-beradik. Begitu juga Imam Bukhari, semua nak mengaku mazhab dia. Tapi dia ada mazhab dia sendiri, mazhab Imam Bukhari ya. Jadi kita tengok Anwar Shah Kashmiri kata apa? Wa'lam anna al-Bukhari mujtahidun la raiba fihi wa mashtahara. Dia kata ketahuilah bahawa sesungguhnya Imam Bukhari mujtahid, tidak diragui lagi padanya. Dia seorang mujtahid. Wa mashtahara annahu syafi'iyyun falimuwafaqatihi iyyahu fil masail masyhurah.
Adapun pendapat yang masyhur yang kata dia mazhab Syafi'i, kerana sebab ada beberapa pandangan dia yang sama, yang sesuai dengan mazhab Syafi'i. Lalu ulama Syafi'i kata, dia mazhab Syafi'i, wa illa fa muwafaqatuhu lil imam al a'zami. Dan melainkan ada juga berbetulan atau memuafakat pendapat Imam Bukhari dengan Imam A'zam, iaitu Imam Abu Hanifah. Laisa aqal mimma wafaqa fihi Syafi'i. Tidak kurang juga sebagaimana Imam Bukhari muafakat sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Abu Hanifah. Ada mazhab, pandangan-pandangan, masalah-masalah yang dipegang oleh Imam Bukhari sama dengan Abu Hanifah. Tak kurang juga dia kata. Tetapi Anwar Shah Kashmiri, walaupun dia bermazhab Hanafi, dia kata Imam Bukhari mazhab mutlak, mujtahid mutlak, mujtahid mutlak, maka dia dengan mazhab dia sendiri. Begitu juga disebut di dalam Tarikh Al-Baghdadi. Khatib Al-Baghdadi menyebut begitu. Tu kena baca, jangan pakai dok tibai. Mentang-mentang kita mazhab Syafi'i, kita nak kaitkan semua orang yang hebat ni dalam mazhab Syafi'i. Jangan begitu. Dia agama dia berdasarkan fakta, hujah dan juga dalil. Kalau kita belajar Sahih Bukhari, tuan-tuan, saya bagi satu contoh, banyak contoh. Kalau nak bagi banyak contoh jadi takut jadi panjang perbahasan. Malam ni kita nak santai-santai je, nak ringkas je. Di bawah tajuk Babul Abwabi, Babu Abwalil Ibli wad Dawabi wal Ghanami wa Marabidha. Bab tentang air kencing unta dan juga binatang-binatang, dan juga binatang-binatang, dia kata, dan juga air kencing wal ghanam, iaitu kambing. Kalau kita belajar Sahih Bukhari, ulama-ulama telah membuat kajian seperti Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, Alamah Aini di dalam kitabnya Umdatul Qari, lepas tu di dalam kitab Irsyadus Sari, Mimhatul Bari, Kirmani, Kanzul Mutawari, Nurus Sari. Jadi ulama-ulama buat kajian, mereka letakkan satu kaedah, Fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Fiqh Imam Bukhari pada turjumatul bab dia. Jadi turjumatul bab, tajuk bab itulah yang menggambarkan pegangan dia. Dalam tajuk yang kita bacakan tadi, bagi Imam Bukhari, air kencing daripada binatang yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Air kencing binatang yang dagingnya halal dimakan tidak najis. Dia bawa mari hadis Ishrabu min albaniha wa abwaliha. Kumpulan Bani Urainah datang bertemu dengan Nabi SAW di Madinah, lalu mengadu kepada Nabi sakit perut. Sakit perut muntah. Nabi suruh orang bawa pergi minum air kencing unta dan air susu unta. Minum-minum sembuh. Bila dah sembuh pula, dia bunuh pengembala kambing Rasulullah, pengembala unta Rasulullah, dia awak lari unta. Dah lah minta petua kepada Rasulullah. Perut pun dah sembuh, sakit dah sembuh. Pengembala unta Rasulullah dibunuh, lalu dia awak lari unta pula. Sampai kepada Rasulullah, Rasulullah kata pergi kejar, tangkapnya. Itu dikerat tangan secara berselang. Kalau tangan kanan, potong kaki kiri. Kalau tangan kiri, potong kaki kanan. Itu ada dalam surah Maidah tu kan. Dipotong secara berselang. Karena mereka dianggap haraballah wa rasulah, mereka memusuhi Allah dan Rasul. Dipotong tangan, kaki, dicampur di tengah padang pasir, biar akan mati. Jangan bagi makan, jangan bagi minum. Okey. Imam Bukhari mengisyaratkan bahawa dia dalam bab ini dia sama dengan Imam Malik. Air kencing binatang yang dagingnya halal dimakan tidak najis. Dia kalau tidak, kalau dalam mazhab Syafi'i kita najis. Bahkan di dalam bab yang lain dia letak satu tajuk. Dia kata apa? Wahum yusalluna ala juruhihim wa dimaihim. Mereka itu para sahabat sembahyang dengan darah-darah mereka dan luka-luka mereka. Dia nak mengisyaratkan darah bagi dia tidak najis.
darah ni disebut dalam Quran bukan dia cerita najis, kecuali darah yang terpancar. Huriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kepada kamu makan bangkai darah. Darah tak boleh minum. Babi dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Yang darah yang tak boleh, yang kata tadi dia kata tak boleh diminum kan, dia tak boleh minum. Tetapi kalau terkena kepada badan, bagi Imam Bukhari tidak najis, kecuali yang kata najis damu masfuh. Qul la ajidu fi ma uhya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuh. 145 ayat surah Al-An'am. Katakanlah wahai Muhammad, aku tak dapati sesuatu yang diharamkan kepada aku tentang makanan, melainkan dia kata apa dia, daging babi dan juga darah yang terpancar. Hak tu yang kata najis. Sebab tu sahabat-sahabat semayang, mereka semayang di dalam keadaan badan mereka telah berlumuran dengan darah dan luka-luka di dalam peperangan. Yang ni dia cenderung kepada mazhab Hanafi, kalau tadi mazhab Maliki. Wahum yasjuduna ala qalam suwatihi wa imamatihi. Dia kata sahabat-sahabat sujud di atas serban-serban mereka dan juga kopiah mereka. Sujud macam ni. Dalam mazhab Syafi'i batal. Ini nak mengisyaratkan mazhab lain, di antaranya mazhab Hanafi sujud atas serban tak batal. Kalau kata mazhab Syafi'i turjumatul bab. Turjumatul bab dia, kalau betul dia mazhab Syafi'i, semua turjumatul bab dia semua sama dengan pegangan fiqh Syafi'i. Kalau kata dia ni mazhab Hanafi, turjumatul bab dia sama di dalam mazhab Hanafi. Menunjukkan orang yang mendakwa Imam Bukhari ini berpegang kepada mazhab-mazhab tertentu, dia confirm tak mengaji Sahih Bukhari. Kalau dia mengaji mesti dia faham. Dia akan diberitahu oleh guru-guru dia bahawa Imam Syafi'i ini dia mazhab sendiri. Kita tak boleh buat mazhab sendiri, tak ada kelayakan. Kita kena ikutlah mana-mana mazhab. Di Malaysia ni orang ikut Syafi'i, ikutlah mazhab Syafi'i. Tapi dalam waktu yang sama kita boleh pegang juga di dalam bab-bab masalah-masalah yang tertentu keluar daripada mazhab Syafi'i. Keluar daripada mazhab Syafi'i bukan keluar Islam, bukan keluar agama Islam. Masuk mazhab bukan masuk agama Islam. Kena faham. Dalam satu masalah kita nak ikut mazhab lain, maka terkeluar dah daripada mazhab Syafi'i, bukan keluar daripada agama Islam. Soalan yang terakhir, bila kita masuk mazhab Syafi'i? Kita dah isi barang ke masuk mazhab Syafi'i? Dah isi ke belum? Kalau tak isi barang lagi masuk mazhab Syafi'i, macam mana mengaku mazhab Syafi'i? Kalau dah isi barang masuk mazhab Syafi'i, siapa yang mengiktiraf kita mazhab Syafi'i? Dan betul ke amalan kita semua muwafaqah, bersesuaian dengan mazhab Syafi'i? Jadi tak usah duk bergaduh lah mazhab ni, mazhab apa pun boleh ikut, asalkan kita beramal, kita terkena dengan mana-mana mazhab, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Idaman Penuntut, di dalam bab zakat fitrah. Balik ni baca, ini kitab Jawi ya, dalam bab zakat fitrah. Jadi dia buat, dia ada pengarang kitab itu bawa satu kaedah, al-amila mazhabalahu. Orang awam tak ada mazhab, dia boleh ikut mana-mana mazhab. Bila terkena mazhab, amalan dia itu dengan mana-mana mazhab, amalan dia sah walaupun tidak berniat taklid. Jadi wallahu alam, sekadar itu dulu penjelasan dan sedikit penerangan terhadap kekeliruan pihak yang tertentu yang mengatakan bahawa orang ajak kepada Quran dan hadis ini tidak bermazhab. Wahabi tidak ada mazhab. Kita telah mengemukakan fakta, dalil, hujah dan bukti, semua orang ada mazhab. Cuma dia tidak keras di dalam mengikut sesuatu mazhab. Dan di Saudi sendiri, yang tadi saya terlupa sebut, kalau kita pergi tanya pelajar-pelajar kita yang belajar di Saudi, setiap kali saya pergi Saudi, saya akan jumpa dengan pelajar di sana. Saya tanya, kitab apa yang kamu belajar? Di antaranya mereka belajar kitab Bidayatul Mujtahid. Dalam tu berbagai-bagai mazhab. Di mereka tidak tolak mazhab. Rojokkan mereka, kalau bab rojokkan kitab Mughni Ibnu Qudamah dalam mazhab Hanbali. Di Saudi ni mazhab Hanbali, akidah salaf. Mazhab Hanbali secara umumnya mereka mazhab Hanbali, tetapi mereka terbuka untuk berpegang kepada mana-mana mazhab. Asasnya mazhab negara Hanbali. Kitab yang dipelajari Bidayatul Mujtahid. Bukan Fiqh Muhammad bin Abdul Wahab.
Muhammad bin Abdul Wahab sendiri pun mengikut mazhab Hambali. Dan kita yang terakhir kita perlu sedar, Imam Syafi'i ini lebih alim daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi lebih alim lebih daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab tu saya sendiri walaupun duk mengajar dah lama, tak pernah ambil pun fiqh mazhab Imam Muhammad bin Abdul Wahab ni, fiqh dia, akidah dia, kita tak pernah ambil pun. Kalau salah direct kita ambil yang salahnya. Kalau fiqh mazhab 4 Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, tak ambil langsung. Ibnu Taimiyah pun kita tak ambil. Tak ambil Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab nak bandingkan dengan ulama yang 4 ni, ulama yang 4 lebih alim daripada Ibnu Taimiyah ni. Lebih alim daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kita tak perlu semua itu. Kita ambil maknanya sahihul mazhab. Kalau salah kita direct ambil pendapat ulama-ulama salah. Cuma apa yang kita terangkan ni nak bagi pihak tertentu supaya faham, buat kajian, baca. Sebab yang jadi malangnya orang awam, orang muda yang baru nak berjinak-jinak dengan surau masjid ni, mereka telah dapat suatu maklumat, suatu tanggapan yang salah terhadap pejuang Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah dan golongan Salafi di Malaysia ini. Mereka telah cop, ini Wahabi tak ada mazhab, pegang direct Quran hadis. Dan kita tengok di Malaysia ni orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi yang tak ada mazhab tu, demo lagi alim mazhab pada kita, mengaji Quran, mengaji hadis. Mereka lebih alim. Orang hendak tuduh ni kadang-kadang satu mazhab pun tak lepas, tapi dia suka menduduh orang, memfitnah orang. Jadi kita orang yang mengaji, yang nak kembali kepada Quran hadis, jangan fitnah, jangan buat reka cerita. Kita bercakap, percakapan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita akan ditanya, innas sam'a wal fuada wal basara kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya tuan-tuan. Perkataan kita, tindakan kita, semua akan ditanya oleh Allah. Kita duk tuduh orang, duk buat andaian kepada orang, fitnah orang, kemukakan dakwaan tanpa bukti, akan ditanya di hadapan Allah dan kita akan jawab. Jangan rasa seronok sangat duk fitnah orang, tuduh orang ni. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.